Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam. alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Baik. Baik, minta tolong Video please. Wan Shah. kamera. Camera off please. Buka suara. Puan Aisyah, tolong off video. Boleh nampak aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini, alhamdulillah kita sekali lagi dapat bertemu dan akhirnya kita sampai juga ke kisah yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, iaitu kisah yang keempat. Dan kisah yang keempat ini seperti mana kita maklum, seperti mana kita maklum bahawa kisah ini berkaitan dengan kisah seorang penguasa bernama Zulkarnain, dan yang mana dalam perjalanan beliau telah dipertemukan dengan satu kaum yang meminta perlindungan daripada beliau untuk berhadapan atau mengatasi kerusakan yang dilakukan oleh satu kaum yang dipanggil Ya'juj dan Ma'juj. Seperti mana yang kita tahu bahawa suratul Kahfi ini adalah surah yang sinonim dengan fitnah Ad-Dajjal, menjadi pelindung kepada kita, maka sudah pasti keempat-empat kisah yang dibicarakan oleh Allah ini punyai hubung kaitnya dengan fitnah Ad-Dajjal itu sendiri, termasuklah fitnah yang akan kita baca, iaitu fitnah kekuasaan yang ia terkait dengan kisah
pengembaraan orang penguasa bernama Zulkarnain yang telah pun berjaya untuk membina sebuah tembok bagi menyekat kaum Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Untuk kuliah kita pada hari ini, jadi saya harapkan kita dapat memberikan fokus sepenuh perhatian kerana kuliah hari ini dia memerlukan kepada sedikit rangsangan minda kita. Dia santai-santai saja nanti dia tak jadi sangat. Ya, sebab kita nak berbicara satu perkara penting yang mungkin hadirin mati Allah sekalian jarang dengar perbahasan ini di mana-mana tempat. Kisah yang akan kita baca ini seperti mana yang kita maklum, ia adalah kisah seorang penguasa bernama Zulkarnain. Okey, dia bermula pada ayat yang ke-83, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, ataupun mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kisah Zulkarnain. Orang-orang musyrikin ni datang jumpa Nabi, dapat maklumat daripada orang Yahudi, tanya Nabi tentang Zulkarnain. Kata Allah, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Allah kata kepada Nabi, don't worry, aku akan ceritakan, akan aku bacakan kepadamu tentang kisah dia. Inna makkanna lahu fil ard. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menetapkan kekuasaan bagi Zulkarnain itu di atas muka bumi. Maknanya Zulkarnain ini Allah kurniakan dia satu kerajaan. Dia menjadi seorang penguasa yang begitu hebat. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai sesuatu yang dilakukannya. Baik hadirin mati Allah sekalian. Pertama sekali, ya, sebelum kita bincang lanjut tentang perjalanan ini, Zulkarnain ini adalah satu figura yang hangat dibincangkan oleh sebahagian para ulama. Dan kesimpulan yang saya ingin bawa kepada kita semua, tidak ada satu jawapan yang tepat, ya, tentang siapakah Zulkarnain ini. Adapun makna Zulkarnain, Zu maksudnya mempunyai, Al-Qarnain maknanya dua tanduk. Ada yang menyatakan bahawa pemerintahan kerajaannya, ya, meliputi dua kawasan, iaitu tempat terbit matahari, ya, di sebelah timur, dan tempat terbenam matahari di sebelah barat. Maka dia disebut sebagai Zulkarnain. Kekuasaannya itu seperti tanduk yang menghala ke timur dan barat. Ada yang menyatakan bahawa tak, dia memang pakai topeng, topi besi dia tu yang bertanduk, sebagai simbolik kepada kekuasaan dia. Baik. Cuma orang sering sebut Zulkarnain dengan Iskandar Zulkarnain, sehingga orang kita pun banyak nama Iskandar Zulkarnain. Wallahu alam, Quran tidak menyatakan adanya kalimah Iskandar di situ. Bahkan yang cuba mereka relatekan Zulkarnain dengan Iskandar itu adalah daripada nama Alexander. Itu mereka menyatakan Alexander the Great. Itulah dia Zulkarnain, tetapi kita tahu bahawa itu bukanlah satu perkara yang tepat, kerana Alexander the Great dalam sejarah dia bukan seorang yang baik, dia bukan seorang Muslim, ya, bahkan dia ada habit yang buruk, ya, Alexander the Great. Jadi siapakah sebenarnya Zulkarnain ini masih lagi menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini, namun dia hidup pada suatu zaman dan kisahnya amat menakjubkan. Baik. Hadirin mati Allah sekalian. Dalam kisah ini, Zulkarnain ini dia telah melalui suatu perjalanan. Dia sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja, ya, dia telah melakukan satu perjalanan di bawah namanya sebagai seorang raja ataupun seorang penguasa. Ya. Di manakah perjalanan itu berlaku, kita akan bincang nanti insya-Allah. Kita akan bincang di manakah tempatnya, kerana dalam Al-Quran
dalam surah Al-Kahfi ini ada petunjuk tentang location di manakah sababa. Sababa ni apa? Kita baca ayat 85, fa'atba'a sababa, maka dia telah melalui satu jalan. Apa makna sababa? Sababa ini adalah jalan-jalan lerengan ataupun jalan-jalan yang dikelilingi oleh gunung gadang. Ini sababa dalam bahasa Arab. Jadi jalan-jalan yang terletak di kawasan pergunungan. Ya. Baik, sebab ada sebahagian penceramah kadang-kadang saya lihat, baguslah, Masya Allah, mereka memberikan pandangan dan semoga berpahala. Betul ataupun salah, itu perkara yang kedua. Kita boleh bersetuju dan kita boleh tidak bersetuju. Ya, sebahagiannya kita dengar bahawa Zulkarnain ini dia berjalan ke seluruh bumi. Maksudnya timur dan barat tu seluruh bumi. Gitu. Ya, tak tahulah jalan sampai ke Jepun ke, lepas tu sampai ke hujung Perancis, Portugal ke, adalah kata begitu. Saya tidaklah bersetuju dengan pandangan demikian. Ya, sebaliknya kita mendapat petunjuk dalam ayat yang bakal kita baca nanti. Zulkarnain ini berjalan di suatu jalan-jalan lereng pergunungan di satu wilayah. Dia ada tempat dia ada kawasan dia. Bukanlah maknanya dia menguasai seluruh bumi ini, tidak. Ya, jawapannya tidak. Ada tempat yang dia kuasai, yang dia perintah, dan dia berjalan dalam kawasan tersebut yang akan kita bincangkan nanti tempatnya, insya-Allah. Baik, terlebih dahulu kita maklum nak cerita ni kita kena seronok sikitlah. Kita kena tahu siapakah golongan Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam kisah ini. Ya, kita akan sebutkan secara ringkas di mana dalam satu perjalanan Zulkarnain dia telah bertemu dengan suatu kaum yang minta pertolongan daripada dia dan kerajaan dia supaya binakan tembok yang menghalangi kaum Ya'juj dan Ma'juj ini sampai cross melalui jalan tersebut sampai ke tempat kaum tersebut. Kerana kaum ini merupakan kaum yang gemar melakukan kerosakan. Ya. Ya'juj dan Ma'juj disebut dua kali dalam Al-Quran. Pertamanya dalam suratul Kahfi dan yang keduanya dalam suratul Anbiya ayat 95. Ya. Di mana Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehinggalah apabila dibukakan pintu Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dari tempat yang tinggi dengan begitu cepat. Baik, ini sifat yang Nabi juga sebut dalam hadis tentang Ya'juj Ma'juj, iaitu wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka ini turun daripada tempat yang tinggi dengan kadar yang segera, dengan laju ataupun dengan cepat. Baik, hadirin mati Allah sekalian, kita balik semula ya kepada perbahasan untuk kita lihat siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Sebenarnya terdapat pelbagai pandangan yang menyatakan siapakah Ya'juj dan Ma'juj, hatta wujud pandangan-pandangan yang di luar kebiasaan ataupun di luar logik pemikiran hakikat Ya'juj Ma'juj. Ada yang menyatakan dia bukan manusia, dia lava gunung berapi, sebab Allah kata wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka turun dari tempat yang tinggi secara tepat. Sampai begitu mereka fikir. Tak apalah, boleh jadi benar, tapi kita rasakan pendapat itu tidaklah menghampiri kepada ketepatan ataupun kebenaran. Baik. Ada yang menyatakan bahawa mereka ini bukan manusia seperti kita. Sebaliknya mereka ini gergasi. Ada yang menyatakan mereka ini gergasi, makhluk yang bertaring. Ada yang macam-macam lah. Ada yang menyatakan tinggi mereka ini berhasta-hasta. Ada macam-macam lagi pandangan-pandangan. Okey. Hadirin mati Allah sekalian, yang lebih tepatnya mereka ni adalah manusia seperti kita, sama sahaja. Ya, mereka ni adalah kaum seperti kita. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam satu komen tentang kaum Ya'juj dan Ma'juj ini, kata Al-Imam Ibn Hajar, mereka ini adalah kaum-kaum yang bijak. Mereka bertutur dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka ini adalah kaum yang sentiasa terkehadapan dalam pembuatan besi.
Ini kata Imam Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Hajar. Maksud Ibn Hajar menyatakan bahawa mereka ni memang ada kepintaran, kebijakan. Dan dalam bab pembuatan besi, ya, mereka ini adalah kaum yang sentiasa terkehadapan berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Baik. Ini pandangan Al-Imam Ibn Hajar. Baik. Siapakah sebenarnya kaum ini? Baik. Banyak pendapat. Ada yang menyatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah nama dua beradik yang merupakan cucu kepada Nabi Nuh alaihi salam daripada anaknya Yafith. Nabi Nuh ni ada 3 orang anak, Sam, Ham dan Yafith. Ham ni melahirkan orang-orang berkulit hitam, Sam melahirkan bangsa Rom, melahirkan bangsa Arab, melahirkan bangsa Bani Israel, dan juga Yafith ni melahirkan bangsa-bangsa selain mereka, termasuklah ada yang menyatakan bahawa kaum Nusantara juga berasal daripada Yafith ini. Boleh jadi benar, sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa hamalna zurriyata man hamalna ma'anuh, zuriat yang ada di atas muka bumi pada hari ini semuanya memang keturunan Nuh alaihi salam. Jadi adalah anak cucu Nuh itu bernama Javan, dalam satu kajian dikatakan Javan inilah melahirkan kepada keturunan Melayu Nusantara, sebab tu ada bangsa Jawa, Java. Wallahu alam, ya, tak pentinglah bagi kita benar ataupun tidak, tetapi ia merupakan satu kajian dan kita hargai gitu. Anak Nabi Nuh bernama Yafith ni dikatakan ada 2 anak, ada 7 anak. 2 daripadanya adalah Ya'juj dan Ma'juj, atau lebih dikenali di barat sebagai Gog and Magog. Gog and Magog. Okey. Ada yang menyatakan dipanggil Gog and Gomer, tapi semua itu merujuk kepada 2 maksud lah, 2 individu lah, Gog and Magog. Dikatakan panggilan Gog and Magog inilah yang Quran sebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Jadi daripada mereka itulah turunnya keturunan-keturunan mereka yang kebanyakannya itu menjadi bangsa perosak, yang mana banyak kaum-kaum lain di atas muka bumi ini tidak mahu tinggal bersama dengan mereka, dan kaum-kaum lain sentiasa berusaha untuk menghalangi kaum Ya'juj dan Ma'juj ini sampai ke wilayah-wilayah mereka. Okey, baik. Okey. Setakat ada soalan? Okey. Untuk kita mengetahui di manakah tempat mereka, kalau kita baca kisah ini, insya-Allah kita akan boleh detect di manakah tempat mereka. Baik. Sebahagian lain menyatakan memanggil kaum ini sebagai kaum Tatar Turk, Tatar At-Turk, yang bermaksud kaum Tatar yang ditinggalkan. Kenapa disebutkan Tatar yang ditinggalkan? Kerana mereka ini terkenal dengan sejarah keturunan mereka yang ditinggalkan oleh kaum lain di balik-balik tembok. Dan ini pun yang kita jumpa dalam suratul Kahfi. Ya, siapa belajar bahasa Arab, dia tahu makna taraka, itu Tatar At-Turk. Turk ini daripada makna taraka, maknanya tinggal. Kaum Tatar yang ditinggalkan oleh bangsa lain di balik-balik tembok. Jadi sebab itulah ada yang menyatakan bahawa mereka ini satu masa dikenali oleh kaum Tatar Turkik. Baik, ataupun Tatar At-Turk. Pada hari ini masih adakah kaum-kaum yang terkepung, yang tidak keluar? Secara umumnya kita tidak menemui mana-mana kaum, mana-mana bangsa yang mereka tinggal secara terkurung dalam mana-mana penjara tembok. Sampai ke hari ini, maknanya pada hari ini kita tak jumpalah ada kaum yang seperti itu. Maka timbul persoalan, sudah bebaskah mereka pada hakikatnya? Okey, hadirin mati Allah sekalian. Kita nak bawa banyak perkara sebenarnya tentang kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Kerana hadis Nabi SAW pun very interesting tentang apa yang baginda sebut. Antaranya hadis sahih Muslim. Ketika mana Nabi SAW sedang bermalam di salah sebuah rumah isterinya, Zainab. Ya, maka Nabi bangun. Nabi menyatakan, Nabi terkejut daripada tidurnya. Nabi kata, La ilaha illallah wailun lil Arab. Ya? La ilaha illallah, kecelakaan bagi bangsa Arab. Terkejutlah isteri Nabi yang ada di rumah itu. Mengapa pula Rasulullah ni? Maka kata Nabi,
min syarrin qad iqtarab, kecelakaan bagi bangsa Arab daripada keburukan yang teramatlah dekat. Lalu Nabi kata, futihat yauma, pada hari ini telah terbuka, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, daripada benteng tembok Ya'juj dan Ma'juj, mislu haza, Nabi kata. Ni tengok ni perempuan, seperti ini. Nabi tunjuk isyarat seperti ini. Nabi bagi tahu pada malam Nabi mimpi itu dinding Ya'juj Ma'juj lubanglah besar. Kata Nabi SAW. Dan Nabi sifatkan dengan kecelakaan bangsa Arab. Bangsa Arab. Baik. Bangsa Arab akan celaka, akan binasa bila kaum ini keluar. Baik. Hadirin mati Allah sekalian. Satu pandangan menyatakan berdasarkan ayat-ayat yang kita akan baca nanti, kaum Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum yang tinggal di kawasan dataran Eurasia Tengah, ataupun mereka lebih dikenali sebagai kaum Indo-Eropah. Tidak berapa Eropah sangat, tetapi bercampur dengan wajah ataupun klan Asia Barat. Ya, kaum-kaum Asia Barat yang diletakkan sebagai kaum Indo-Eropah. Ya, mereka bukan orang Eropah asal. Mereka tinggal di kawasan-kawasan dataran lapang di kawasan Eurasia Tengah yang dikelilingi oleh kawasan banjaran-banjaran gunung. Ya, banjaran-banjaran gunung. Kita lihat apa yang kita akan sebut ni nyambung ke atau tidak nyambung. Orang Indonesia kata nyambung atau enggak nyambung. Kan? Kita tengok nanti apa yang kita bahas ni relate atau tidak relate dengan ayat-ayat Quran yang kita akan baca. Jadi kita buka dulu teori-teori kajian berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kita akan lihatlah ada tak dia punya signifikan dengan ayat-ayat yang kita baca. Baik, dikatakan bahawa, ini bukan dikatakan, ini memang nyatalah. Ya. Kaum ini kaum yang tinggal seperti mana saya katakan tadi di dataran Eurasia Tengah, yang mana kebetulan kawasan ini dikelilingi oleh kawasan banjaran-banjaran pergunungan. Ya. Hadirin sekalian, sebab ada riwayat yang menyebutkan bahawa mereka tidak boleh keluar daripada penempatan wilayah mereka disebabkan oleh mereka dikelilingi oleh gunung-gunung yang terlalu tinggi. Jika mereka panjat, maka mereka akan ditiup angin jatuh lalu mati. Kita pun termenung nak fikir macam mana. Bila kita tengok cerita Everest, orang panjat gunung Everest, baru kita nampak, kita faham riwayat itu. Rupanya Everest ni bukan senang-senang nak panjat. Kan? Dia kalau tiba angin kuat, musim salji, jatuh mati. Tiup dia angin. Baik. Jadi mereka ini tinggal di kawasan dataran Eurasia Tengah yang dikelilingi oleh banjaran-banjaran gunung semula jadi, ya, yang begitu tinggi. Terdapat 6 banjaran yang mengelilingi kawasan yang dikatakan tempat asal mereka ataupun tempat penempatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Yang pertamanya adalah pergunungan banjaran Kaukasus di kawasan Eurasia. Ya, ia menjajar daripada kawasan Laut Hitam ke Laut Caspia. Ya, Laut Caspian. Laut Caspian ni adalah tasik, sebenarnya tasik air masin yang terbesar di dunia. Ini banjaran pertama yang mengelilingi penempatan wilayah mereka. Yang keduanya adalah pergunungan Elbrus yang terletak di Rusia, di selatan Rusia, berdekatan dengan negara Georgia, yang merupakan gunung ke-10 tertinggi dalam dunia, ketinggiannya 5,642 meter. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah pergunungan Hindu Kush. Ini berada di antara jajaran negara Pakistan dan Afghanistan. Puncak tertinggi adalah Gunung Tirikmir, ya, setinggi 7,708 meter. Ya, pergunungan yang keempat ini menjajar di bahagian timur wilayah mereka, iaitu pergunungan banjaran Tian Shan di China, ya, yang mana menjajar sehingga ke negara Kyrgyzstan. Puncak tertinggi adalah setinggi 7,010 meter. Ya. Dan pergunungan semula jadi yang mengelilingi penempatan mereka ini very popular. Semua daripada kita pernah dengar, merupakan puncak banjaran tertinggi di dunia, iaitu banjaran pergunungan Himalaya. Puncaknya tertinggi ada 2, iaitu Everest dan juga Kachinjunga. Ini kaki-kaki hiking semua tahulah.
Everest gunung tertinggi di dunia 8,848 meter, dan juga gunung Kachinjunga antara gunung yang tersusah payah untuk dipanjat atas muka bumi ini, ya, gunung ketiga tertinggi di dunia, ketinggiannya 8,586 meter. Dan pergunungan yang terakhir, ya, dah cukuplah 6, yang mana kalau kita lihat pergunungan Himalaya ini dia merentasi 5 buah negara, Pakistan, ya, mana lagi, China, India, Nepal dan Bhutan. Baik, ini siapa memang mahir geografi, mahir map, dia boleh detect pergunungan-pergunungan yang saya sebutkan ini. Kalau kita lihat, maka dia memang mengelilingi kawasan dataran Eurasia Tengah yang dikatakan pernah didiami oleh satu kaum bernama kaum Khazaria, kaum Khazarian, yang merupakan empire Khazarian, yang dikatakan dalam itu adanya kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Kaum Tatar At-Turk tadi, kaum Tatar yang akhirnya ditinggalkan oleh kaum lain, tinggal di balik-balik tembok. Baik, di sepanjang banjaran-banjaran tersebut boleh dikatakan amat mustahil untuk ditembusi ataupun dipanjatlah untuk cross ke bahagian wilayah di sebelah sana. Macam kita lah, kalau kita tengok banjaran Titiwangsa yang tak berapa tinggi ni pun tak ada orang kerja pergi panjat banjaran Titiwangsa ni nak cross. Ini kita cross banjaran Titiwangsa ni dengan cara jalan-jalan raya yang dibina lah. Orang masuk hutan mana nak cross itu tak adalah, melainkan jalan-jalan raya yang ada untuk kita menembusi banjaran Titiwangsa ni pun sebenarnya adalah jalan-jalan yang sememangnya sedia ada sebahagiannya dan juga baru dibuat gitu. Jadi di sepanjang ataupun di kesemua banjaran-banjaran gunung yang mengelilingi kawasan penempatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini, terdapat beberapa jalan-jalan yang menjadi jalan utama untuk mereka keluar daripada penempatan mereka pergi ke benua ataupun wilayah yang lain. Maka jalan-jalan tersebut didapati dan telah ditemui dalam artefak sejarah, ya, telah dibinanya beberapa tembok di 5 jalan utama yang mana mereka boleh menembusi kawasan pergunungan banjaran tadi. Ada 5 tembok yang memang terbukti pernah dibina dan pernah wujud. Apa maksud kaum yang ditinggalkan oleh kaum-kaum lain? Maksudnya kaum-kaum itu ditinggalkan oleh kaum lain di balik tembok. Maksudnya kaum-kaum lain itu membina tembok-tembok supaya kaum Ya'juj Ma'juj ni tak cross banjaran-banjaran, lorong-lorong ataupun jalan-jalan yang ada di banjaran-banjaran yang mengelilingi kawasan wilayah mereka. Itu maksud ditinggalkan oleh kaum lain. Maksudnya, boleh faham tak macam mana saya nak kata? Dia ni, saya ulang balik, kaum ini dikatakan tinggal di kawasan dataran Eurasia Tengah. Kawasan ni dikelilingi oleh banjaran-banjaran gunung yang memang logiknya tak boleh nak cross. Bukan mudah-mudah boleh. Melainkan mereka terpaksa mengikut beberapa jalan utama yang ada di kawasan pergunungan tersebut untuk keluar daripada wilayah itu, wilayah tersebut, wilayah mereka. Itu maksudnya. Tapi disebabkan mereka ni bangsa perosak dan tak ada kaum yang nak hidup dengan mereka, ya, maka kaum-kaum lain, bangsa-bangsa lain telah pun mengambil inisiatif membina tembok-tembok, ya, membina tembok-tembok untuk menghalangi mereka daripada keluar dari wilayah mereka. Di tembok-tembok itu dibina di mana? Di antara jalan-jalan yang wujud di antara pergunungan-pergunungan tersebut. Baik. Secara umumnya terdapat 5 buah tembok yang telah pun ditemui dan menjadi misteri sehingga ke hari ini apakah tujuan asal tembok-tembok itu dibina. Dan didapati kesemua 5 tembok ini adanya ciri persamaan, iaitu seperti mana saya katakan tadi, dia dibina di kawasan-kawasan celahan gunung-gunung pergunungan banjaran yang saya sebutkan tadi. Dan dengan wujudnya tembok-tembok tersebut menyebabkan mereka yang tinggal dalam wilayah dataran tengah yang dikelilingi oleh banjaran tadi
tidak boleh keluar daripada kawasan tersebut. Okey, daripada 5 tembok yang saya akan sebut ini, hanya 2 tembok sahaja yang menepati ciri yang dibina oleh Zulkarnain. Baik, yang pertamanya adalah tembok Dariel ataupun lebih dikenali sebagai Dariel Josh kerana dia terdapat di negara Georgia. Terbina di kawasan pergunungan Kaukasus. Ya, kawasan tersebut adalah kawasan banjaran gunung yang tinggi, ya, tetapi ada satu jalan yang dipanggil sebagai Dariel Josh ataupun Dariel Way lah, satu laluan, dan di situ dikatakan ya pernah dengan peninggalan yang mereka temui pernah terbinanya tembok antara 2 buah gunung. Ya, tembok di antara 2 buah gunung yang mana ada sakibaki besi-besi yang masih wujud di kawasan tersebut. Tapi tembok tu dah runtuh. Ya, ini tembok Dariel di Kaukasus, pergunungan Kaukasus, yang dikatakan bahawa inilah tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Baik, kita jawab soalan dulu. Okey, bukan maksudnya mereka ini dibawa keluar dari kawasan mereka dan ditinggalkan di tempat tertentu. Okey, jelas. Okey, baik. Betul. Bukan. Baik. Ini tembok yang pertama. Jadi kata Dariel Josh ni, tembok Dariel ini dikatakan sebagai tembok yang dibina oleh Zulkarnain lah. Benar ataupun tidak, nanti kita akan tengok location dia di mana dan kena tak dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah bicara tentang lokasi perjalanan Zulkarnain. Tembok yang kedua ini bukan daripada besi, ini tembok Darban. Di manakah tembok Darban? Tembok Darban terletak di antara Laut Caspian dan pelabuhan Darban di Dagestan. Entah saya sebut nama-nama negara ni puan-puan tahu ke? Kan? Dagestan ni part of Russia dulu. Ya, berada di bawah selatan Moskow. Ya. Baik. Jadi di mana tembok Darban ini dibina? Di antara Laut Caspian dan juga pelabuhan Darban di Dagestan. Panjangnya sepanjang 3 km, dibina di satu laluan antara lerengan pergunungan. Ya, dikatakan bahawa tembok Darban telah pun dibina oleh kerajaan Sassanid ataupun kerajaan Farsi, Empire Farsi. Baik. Yang ketiga adalah tembok Gorgon. Sebut macam mana? Gorgon. Sebahagian memanggilnya dengan Great Wall of Gorgon. Terletak di bahagian timur Laut Iran, ya, menjajar sehingga ke tenggara kawasan Caspian, Laut Caspian. Laut Caspian ni, bila saya sebut Laut Caspian ni, seperti yang saya kata tadilah, memang kena tengok map lah. Dia merupakan tasik air masin terbesar di dunia. Baik. Yang keempat, ya, ini adalah tembok besi. Ini tembok ni besi. Ya, iaitu tembok besi Farghana yang dibina di kawasan negara Uzbekistan dan juga Tajikistan. Ini pun kawasan yang meliputi kawasan yang menutupi kawasan dataran tengah Eurasia tadi. Dan yang terakhir, ini sebut semua kenal, ada perempuan yang sudah pergi pun ke tembok ini, iaitu Great Wall of China. Ya, ini adalah tembok buatan manusia, bukan daripada besi, daripada binaan batu, dan ini merupakan tembok yang terpanjang di dunia. Dia dibina di atas kawasan banjaran, iaitu di bahagian gunung-gunung yang rendah, di kawasan pergunungan yang agak rendah. Lalu dibina tembok ini dengan tujuan yang menjadi tanda tanya dan persoalan sehingga ke hari ini. Baik, hadirin mati Allah sekalian. Ada nak tanya? Mana kaum ni? Ini soalan dia. Kawasan dataran Eurasia Tengah ini, kalau kita tengok map hari ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita buka map, Google Map. Okey. Mana kawasan ini? Okey. Kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi adalah kawasan-kawasan yang meliputi bahagian negara Uzbekistan, Turkmenistan, iaitu di kawasan timur Laut Caspian. Ya, kawasan timur Laut Caspian berada di utara Afghanistan dan juga Iran. Di situlah kalau kita tengok kawasan-kawasan itu sememangnya dikelilingi oleh banjaran-banjaran gunung yang tinggi.
Baik. Sebahagian pandangan ahli sejarah menyatakan kaum ini telah lama keluar sekitar tahun 1000 Masihi keseluruhannya. Mereka keluar ke wilayah selatan Rusia dan daripada wilayah selatan Rusia ini mereka telah menetap di beberapa buah negara Eropah dan Skandinavian. Antaranya mereka telah pergi ke negara seperti mana Sweden, Switzerland, negara-negara yang berada di Finland, negara-negara Skandinavian. Dan sebahagian mereka telah masuk ke beberapa wilayah negara Eropah seperti Jerman dan selainnya yang menghasilkan genetik ataupun keturunan bangsa-bangsa yang berambut perang seperti yang Nabi SAW pernah detailkan tentang sifat mereka. Di situ ada juga dia punya logiknya, kebenarannya disebabkan oleh kalau tuan-tuan lihat, perempuan lihat, bangsa Eropah ni asalnya bukanlah berambut perang. Tak, mereka ni berambut hitam. Tengoklah kaum-kaum asal penduduk Eropah, baik bangsa Itali, baik bangsa Irish, bangsa selainnya, mereka ni asal rambut hitam macam kita. Cuma kalau kita tengok hari ni, kenapa kebanyakan mereka ni perang, dikatakan oleh hasil daripada masuknya kaum-kaum tersebut ke dalam wilayah-wilayah mereka berlakunya percampuran. Baik. Benar ataupun tidak, mungkin ayat-ayat Al-Quran ini ada jawapannya terhadap apa yang kita bicarakan ini. Baik. Kaum ini disebut dalam beberapa hadis. Antaranya Nabi SAW pernah menyatakan bahawa kaum muslimin akan tetap melaksanakan haji dan umrah ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Umrah dan haji akan tetap terus berjalan macam biasa je, kata Nabi, setelah keluarnya kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Maksudnya nak menunjukkan bahawa macam dia keluar, dia tak ada apa-apa lah. Orang tak rasa pun. Tapi once dia keluar, dia melakukan kerosakan. Baik. Ada yang menyatakan bahawa inilah sebenarnya kaum yang mendiami atau menjadi residen kepada negara Israel pada hari ini. Sebab 90% lebih penduduk di Israel hari ini yang beragama Yahudi, mereka bukan daripada klan Bani Israel. Tetapi mereka merupakan European Jews ataupun lebih dikenali sebagai Yahudi Ashkenazi. Ashkenazi ini merujuk kepada Jerman. Kaum-kaum yang menjadi Yahudi yang berasal daripada beberapa negara Eropah dan Eropah Timur, Poland, Jerman dan beberapa negara-negara lain, yang kita maklum banyaknya kaum-kaum Yahudi Eropah berasal daripada sana, dan dikatakan bahawa mereka ini adalah kaum yang menempati kawasan yang kita bicarakan tadi sebelum daripada ni. Baik. Jadi ada tak hadis-hadis lain yang Nabi sebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ni? Ada, iaitu berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, kaum Yahudi pun telah dihabiskan di atas muka bumi ini, maka Allah mewahyukan kepada Isa, yang mana Allah menyatakan inni qad akhrajtu ibadan li lam la yadani li ahadin liqitalihim, kata Allah Azza wa Jalla. Selesai dah Nabi Isa pun bunuh Dajjal, kaum Yahudi pun berperang dengan tentera Dajjal, memati habislah tentera Dajjal. Tiba Allah wahyu kepada Nabi Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan satu kelompok daripada hamba-Ku, kata Nabi, la yadani li ahadin liqitalihim, yang mana mereka ini tak mampu diperangi oleh sesiapa pun, satu kuasa besar yang tak mampu diperangi oleh sesiapa pun. Baik. Mereka ini melintasi laut Tasik Tobari yang ada di Israel itu. Mereka minum airnya sampai kering. Baik. Tak tahulah. Kalau perempuan nak fikir secara literally, tuan-tuan, perempuan kena pegang Ya'juj Ma'juj ni gegasi lah. Ialah orang apa minum air tasik sampai kering. Gitu. Tapi kalau nak faham dengan cara yang lain, boleh jadi mereka ini adalah bangsa ataupun kaum yang konsum air daripada sumber Tasik Tobari. Sehinggalah tasik itu mengering pada suatu hari nanti. Hari ini belum kering lagi. Gitu. Jadi kaum ini disifatkan oleh Nabi SAW suatu kaum yang kuat. Perempuan ada dua cara pilihan nak faham.
Sama ada perempuan nak faham cara primitif atau perempuan nak faham dengan cara moden pada hari ini. Kalau perempuan faham dengan cara primitif, boleh sahaja dikatakan kaum ni masih lagi terkurung, duduk dalam tembok, dalam gua mana, wallahu alam. Ya, baik. Tapi kalau nak faham dengan cara moden, cara logik perjalanan manusia, mereka ini adalah satu kaum yang telah pun membina negara-negara kuasa besar pada hari ini, yang lengkap dengan kekuatan militeri mereka, yang akhirnya mereka akan keluar memerangi Nabi Isa AS, dan tak ada mana-mana kaum ataupun negara umat Islam yang mampu menandingi mereka. Sebab itulah mereka ini dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan cara ulat yang Allah keluarkan daripada leher-leher mereka. Okey, baik. Okey. Ini dah hadisnya. Begitu juga hadirin mati Allah sekalian, ketika mana Nabi Adam AS diminta oleh Allah mengeluarkan zuriatnya yang merupakan ahli neraka, ternyata daripada 1999 adalah ahli neraka. Ini menyebabkan Nabi sedih. Ada riwayat kata 100 maka 99 ahli neraka. Tetapi Allah Azza wa Jalla pula dalam hadis kursi, Allah Azza wa Jalla sebut pula kepada Nabi Adam alaihi salam, kata Allah, abashiru, bergembiralah, fa inna minkum rajulani wa min ya'juj wa ma'juj alf. Kata Allah Azza wa Jalla, bergembiralah kerana di antara kamu hanya seorang, sedangkan dari kalangan Ya'juj Ma'juj 1000 orang. Sudah pula Nabi kata begitu, Allah kata begitu. Jadinya majoriti penghuni neraka itu adalah daripada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ramai pula. Jadi wallahu alam, macam mana kita nak faham tentang persoalan-persoalan ini? Rupanya kita kena bacalah. Kita kena baca kisah, ataupun kita kena baca ayat-ayat dalam suratul Kahfi. Baik, banyak saya nak baca ni, saya nak beri kepada perempuan sekalian, ya. Baik, kita ni okey, setakat ni ada soalan tak? Siapa ada kemusykilan? Silakan. Kita ada beberapa benda yang kita kena clear tentang Ya'juj Ma'juj dan tembok dia. Antaranya, tembok yang dibina Zulkarnain tak dapat ditembusi. Ini ayat Quran. Nanti kita akan sampai ayat tu. Tembok yang Zulkarnain bina itu tidak boleh ditembusi. Okey. Tetapi qala hadza rahmatun min rabbi. Zulkarnain menyatakan inilah dinding yang merupakan rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Bila mana sampai janji Tuhanku, tembok itu akan luluh, hancur, roboh. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan adalah janji Tuhanku benar, ayat 98 surah Al-Kahfi. Zulkarnain sendiri kata, sampai janji Tuhanmu, Tuhan kami, maka tembok ini akan runtuh. Dan adakah tembok runtuh lalu mereka keluar ikut situ? Jawapannya tidak. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi menerangkan macam mana mereka keluar. Mereka sentiasa berusaha untuk mengorek tembok-tembok yang dibina untuk menghalangi mereka keluar itu setiap hari. Every day mereka cuba pecahkan. Ya. Tetapi Nabi kata, mereka tidak boleh menembusinya atau melakukan kerja-kerja mengorek ini pada malam hari. Tak tahu kenapa. Dalam hadis, mereka terpaksa pulang, tinggalkan tembok-tembok tersebut, dan keesokannya bila mereka nak sambung kerja, tembok itu telah diperbaiki seperti sedia kala. Tembok tu dah dibaiki balik. Sampailah satu hari, ketika mana mereka meninggalkan tembok dalam keadaan mereka dah korek sebahagiannya pada siang hari. Malam mereka pulang, esoknya
Mereka nak sambung, mereka tengok, kali ini tembok itu tidak dibaiki. Tembok itu kekal seperti mana mereka meninggalkannya semalam. Jadi dengan demikian mereka meneruskan usaha korek dan daripada situlah mereka keluar. Baik. Kalau kita tak faham tembok-tembok yang dibina untuk menghalangi mereka jangan sejumlah 5 tembok tadi, kita akan confuse. Hadis kata mereka korek tembok dan mereka keluar daripada tembok itu. Sedang Quran kata tembok Zulkarnain itu tidak mampu ditembusi. Kerana selama ini kita fikir hanya satu tembok sahaja yang terlibat dengan mereka. Walhal pada hakikatnya tidak. Pada hakikatnya terdapat beberapa tembok lain yang dibina. Jadi mereka tak boleh tembusi tembok Zulkarnain, mereka tembusi tembok-tembok yang selain itu untuk mereka keluar. Baik. Dan hadirin mati Allah sekalian, adakah kemungkinan tembok mana yang mereka tembusi? Kemungkinannya mereka tembusi tembok ada 2 tembok yang kemungkinan mereka tembusi. Yang pertamanya adalah tembok Darban, yang saya sebutkan tadi, dan yang keduanya adalah tembok Gorgon. Tembok Gorgon, kerana 2 tembok ini berada di bahagian wilayah yang menghala ke sebelah barat dan tembok ini tidak dibuat daripada besi. Adapun tembok di Darial George Caucasus Mountain dan juga di Uzbekistan tembok besi Farghani kemungkinannya tidak ditembusi kerana tembok itu dibuat daripada besi yang amat kukuh. Wallahu a'lam. Hadirin mati Allah sekalian. Ya, baik. Mungkin kalau ada pandangan yang menyatakan bahawa sebenarnya kaum ini telah lama bebas bercampur baur dengan penduduk di beberapa buah wilayah, malah ada yang terus terang menyatakan menspesifikkan mereka ini adalah kaum-kaum bangsa orang putih hari ini yang menjadi Yahudi dan juga Nasrani, Kristian, yang sering kita sifatkan sebagai bangsa perosak, menubuhkan empire negaranya sendiri, di US dan sebagainya. Kita kena terbukalah. Bukan makna terima 100%, tetapi kajian. Kita baca tafsir, insya-Allah dengan minta pertolongan dan rahmat Allah, Allah akan berikan kita petunjuk kebenaran. Baik. Puan-puan sekalian, kita akan sambung kisah Zulkarnain minggu hadapan. Tapi saya mohon puan-puan, sebelum saya sambung minggu hadapan, puan-puan tolong buka Google Map. Buka Google Map dan cari kawasan antara Laut Hitam dan Laut Caspia. Caspia, bahasa Melayu panggil. Kawasan antara Laut Hitam dan juga Laut Caspia. Jadi cuba fokus di kawasan itu, barulah senang nanti kita nak cerita tentang kisah Ya'juj dan kisah Zulkarnain ini bila puan-puan dapat melihat gambaran geografi tentang location kejadian peristiwa perjalanan beliau. Baik, insya-Allah. Ada soalan? Silakan. Ustaz, Ya, sila. kronologi hari kiamat, Ya. bukan ke Ya'juj dan Ma'juj tu lepasnya turun Nabi Isa? Dalam hadis yang panjang Nawas ibn Sam'an disebutkan, Nabi menyebutkan mereka memerangi. Mereka mula memerangi Nabi Isa alaihi salam. Ketika mana? Ketika Nabi Isa selesai membunuh Dajjal dan kaum muslimin selesai membinasakan kaum tentera Yahudi. Dan ada pun riwayat yang menyatakan tatkala kaum muslimin sudah balik ke negeri masing-masing, maka keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini memerangi Nabi Isa alaihi salam. Di situ timbul persoalan. Di situ timbul persoalan. Ada sebahagian menyatakan masa itulah baru mereka keluar. Dan masa itulah baru mereka nak buat segala kerosakan-kerosakan yang disebutkan ini. Tetapi ada satu pandangan menyatakan itu adalah kronologi akhir sahaja. Peristiwa-peristiwa umurul azim, peristiwa-peristiwa besar yang berlaku nanti.
Jadi itu tidak menunjukkan bahawa kaum itu baru keluar waktu itu. Tetapi mereka telah ada, mereka telah melakukan kerosakan sejak sekian lama, ya. Tetapi mereka tidak menzahirkan diri mereka itu. Sebab mereka macam Dajjal lah. Dajjal takkan kata dia Dajjal. Sebab Dajjal maksud pendusta. Dan kalau kaum itu takkan kata bahawa mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sebab itu di barat mereka kaum Anglo-Saxonic lah, Gog and Magog lah, macam-macam dia punya nama-nama itu. Baik. Jadi itulah dia punya konflik dia di situlah berdasarkan soalan tadi, ya. Sebab dia begini. Kalau kita combine keseluruhan hadis tanpa menafikan puak Ya'juj Ma'juj ini, dia akan keluar akhirnya memerangi Nabi Isa alaihi salam nanti. Tapi setara mana kekuatan mereka itu tak mampu diperangi. Kekuatan mereka, sedangkan Islam pada masa itu berakhir dengan mengalahkan Rom dan membinasakan semua kaum Yahudi. Kuat Islam pada masa itu Rom, tiba-tiba mereka keluar. Dan mereka tak mampu pun diperangi oleh sesiapa. Maknanya, kalau kita base kepada moden, bukan memahaminya secara primitif, mereka adalah kuasa besar yang tak mampu diperangi. Itu mereka. Sebab saya memang tak boleh faham mereka ni kaum primitif tiba-tiba keluar, ya, dengan ganas apa semua. Kita berhadapan dengan kaum primitif macam mana pun yang ganas, teknologi kita pada hari ini memberikan kita kelebihan. Jadi di situlah dia punya isu dia, konflik dia. Tapi hadis tu kita tak nafikan. Maksudnya nanti mudahnya kita nak tahu siapa Ya'juj dan Ma'juj tu, siapa pasukan tentera yang akhirnya keluar memerangi Nabi Isa alaihi salam di Palestin nanti. Ketika telah tamat semua peperangan. Kaum muslimin pun dah menang ke atas Rom, dah Nabi Isa dah bunuh Dajjal, Yahudi pun dah habis, peperangan memerangi Yahudi pun dah tamat. Kita tengok kaum mana yang keluar nanti untuk memerangi Nabi Isa alaihi salam, dan mereka itulah adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Sebab kalau kita combine dengan hadis-hadis yang lain, ya, yang mana Nabi SAW dalam hadis mimpi itu kan, pada zaman Nabi hidup pun Nabi tengok dia besar itu dah, dia punya lubang itu, dan Nabi kata wailun lil Arab, kecelakaan bagi bangsa Arab, daripada min syarrin qad iqtarab, daripada kejahatan yang amat mendekat. Begitu. Jadi Nabi risaukan, khawatir bangsa Arab akan hancur lebur di tangan mereka. Disebabkan oleh mereka bebas keluar, mereka telah membina empire, kuasa, mereka akan hancur leburkan tanah Arab. Yang macam kita dah boleh tengok pada hari inilah. Arab dihancur leburkan oleh kuasa barat. Jadi saya adalah pandangan saya tentang Ya'juj dan Ma'juj ni, dan saya akan kemukakan semua insya-Allah dalil-dalil dan hujah dia, ya, dalam siri yang akan datang insya-Allah, dan kita combine. Adakah kronologi itu menunjukkan mesti ia keluar pada waktu itu, atau itu hanyalah orang kata kronologi akhir sahaja, tak menunjukkan dia baru nak keluar masa tu, tapi kronologi akhir dia akan memerangi Nabi Isa. Sama juga macam Dajjal. Dajjal kalau kita tengok dalam hadis, dia akan keluar setelah kaum muslimin menakluki Rom. Masa tu baru Dajjal keluar, dan tak lama disambut oleh Nabi Isa alaihi salam. Isu yang timbul adakah waktu itu baru Dajjal keluar dan nak buat fitnah, ataupun dia telah ada selama ni sejak zaman Nabi buat fitnah, tapi masa tu dia keluar dengan makna menzahirkan diri dia yang sebenar, lalu disambut dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kat situlah konflik dia. Okey? Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, jelas ya puan? Ya, terima kasih Ustaz. Okey, ada soalan lain? Okey, baik. Okey, tak ada lah tu. Okey, baik, insya-Allah. Jadi tak ada, kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita akan lihat perjalanan Zulkarnain. So perhatikan lokasi antara Laut Hitam dan juga Laut Kaspia, kerana tempat itu adalah tempat yang paling menepati ciri-ciri perjalanan yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah Zulkarnain. Wallahu a'lam. Baik, jadi sampai di sini dulu. Pastikan tidak miss insya-Allah minggu hadapan
untuk mengetahui kisah dan perbahasan yang selanjutnya. Kita lihat semua pandangan, kita raikan semua pandangan, mana yang kita rasa lebih tepat, kita boleh nilaikan insya-Allah, dan kita harapkan bagi semua mereka yang berusaha mengkaji ikhlas kerana Allah diberikan kebaikan, diberikan ganjaran kebaikan. Benar ataupun salah, perkara kedua, sekurang-kurang masing-masing mereka berusaha untuk mencari ketepatan daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.